Hello semua, hari ini kita akan terus membincang soalan pra-PA untuk subjek matematik. Okey, so hari ini kita akan fokus pada bahagian B. Okey, seperti apa yang saya terangkan dalam video pertama, bahagian B kita ada 5 soalan. Okey, setiap soalan tu ada 6 markah. So all together adalah 30 markah. So pelajar kena jawab semua soalan. Ingat So untuk bahagian B tak ada pilihan, kena jawab semua. Okey, so sekarang kita tengok soalan pertama. Nyatakan nilai bagi digit bergaris. Okey, untuk yang ini, digit yang bergaris di sini, betul tak? So, dia nak apa? Nilai digit. Okey, so kalau kita nak cari nilai digit, so first kita kena tahu tempat dia di mana dulu. Okey, nilai tempat dia lah. Okey, so sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so 1 ini sebenarnya dia terdapat di tempat yang ke-6. Okey, so dia nak cari nilai digit sebenarnya adalah sama dengan 1, nilai ni 1 kan? Kita kena darab dengan 2 asas 2 kuasa 6. Macam tu. Okey. Dan dengan menggunakan kalkulator untuk membantu kamu, 2 kuasa, 2 kuasa 6. So, kita dapat 64. So, jawapan di sini 64 sahaja. Okey. So, dengan cara ini kita dah dapat 2 markah dah. Asalkan nampak 2 kuasa 6, dapat 1 markah. Jawapan yang betul 1 markah. Okey, seterusnya nak cari yang 2 ini pula. Okey, ini asas 8. So, sama jugalah nak cari nilai digit kan? So, sama juga untuk 2 ini. Sebab nilai untuk digit 2 ini, saya dah cakap 2 ini dia bukan bermaksud 1, 2 punya 2. Nilai dia bukan sama dengan 2. So, dia bergantung kepada nilai tempat dia. So, di manakah tempat dia? 0, 1. So, sebab ini adalah asas 8. So, kita ambil 8 kuasa 1. So, 8 kuasa 1 sebenarnya sama dengan 8 lah. 2 darab dengan 8, kita dapat 16. Maksudnya nilai untuk digit 2 ini sebenarnya sama dengan 16. Okey? So, nilai itu, digit itu terdapat di kedudukan yang berbeza dan dia punya nilai akan berbeza juga. So, that's why bila kita nak cari nilai digit tu, kita kena buat macam ni lah. Kena tahu di manakah tempat dia. Okey, so sekarang untuk soalan C ni, kita sama juga nak cari nilai digit. So, kena tahu tempat dulu. 0, 1, 2, 3, 4. Dia di tempat yang ke-4. Dan nilai untuk 6 ini sebenarnya sama dengan 6 darab dengan asas 8 kuasa 4. Okey? So, senang saja kita tekan kalkulator. Okey? So, 6 darab dengan 8 kuasa. Nampak tak? Kuasa 4. So, tekan. Dapatlah jawapan adalah sama dengan 24,576. So, itu sahaja. Okey, untuk soalan A. Nah, tengok. 6 markah dah dapat dah. Senang kan? Sekarang kita tengok soalan ni pula. Ungkapkan. Okey, nombor asas 2 ini di dalam asas 8. Dan bila kamu tengok soalan dia, dia hanya 1 markah sahaja. Betul tak? Okey, dia hanya 1 markah saja. Kalau 1 markah, terus dapat jawapan yang betul, dah boleh dapat markah. Okey, so kita buat macam mana? Okey, tekan calculator. Okey, so kita tulis dululah. Okey, tulis soalan dulu. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Asas 2 sebenarnya sama dengan. Okey, cari. Okey, macam mana? Mode, kita tekan 1, tekan 2. Nampak base, kita pilih 3. So, sebab kita nak pilih 2, okey, asas 2 nak tukar jadi asas 8. So, calculator kamu kena set jadi asas 2 dulu. Masih ingat tak asas 2 tu apa? Binary. So, kita tekan binary, tekan, make sure screen kamu tukar jadi B. So, sekarang kita key in soalan 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. So, kamu dapat jawapan, okey, tekan sama dengan, kamu key in lah, dapat ini. So, dapat ini dah key in soalan tu, okey. So, lepas tu kita nak tukar jadi asas 8. So, asas 8, sini kita dapat 1, 3, 5. So, terus dapat 1, 3, 5. Asas 8. Senang kan? Itu je. So, kalau dia 2 markah, soalan dia sebab sini dia 1 markah saja. Kalau dia 2 markah, kamu tukar jadi 10 dululah. Asas 10, lepas tu baru tukar jadi asas 8. So, dengan cara ini kamu boleh dapatlah markah sikit kan? Ada 2 step. Nampak ada 2 step. So, yang ni, soalan ni. 5, 4, 7, asas 8. Okey? Di dalam asas 10. Okey, yang ini ada 2 markah. So, kita kira dengan betul-betul lah. Okey? Macam mana?
Okay, sebenarnya kamu boleh guna kalkulator juga, tapi sini ada 2 markah. So kalau ada 2 markah, kita kira lah nilai setiap digit dia. Kita kena campur. Okay, so first kita tengok yang, okay, kita tengok yang kedudukan dia. Ini 0, 1 dan 2 kan. So nilai digit 5 ini kita dapat apa? Kita tahu 5 darab dengan 8 kuasa 2. Okay, lepas tu kita campur dengan untuk yang 4 ini. So apakah nilai digit 4 ini? So 4 darab dengan 8 sebagai asas 8 kuasa 1. Dan seterusnya kita tambah dengan 7 kan. Okey, untuk 7 ini apakah nilai digit dia? 7 kita darab dengan 8 kuasa 0. Okey, seterusnya kita tekan dengan kalkulator, cek jawapan. Okey, so mode kita tekan 1, reset semula, mode tekan 1. So reset dah. So sekarang kita kira yang ni, 8 kuasa 5 darab 8 kuasa 2. 5 darab 8 kuasa 2. So kita dapat 320. Tambah dengan, sebab kita nak show step dia, so 4 darab 8, 8 kuasa 1 tu 8 lah. Okey, 4 darab 8, 32. Okey. Seterusnya, 7 darab dengan 8 kuasa 0. Kebanyakan pelajar, dia akan salah di sini. Sudah ulang banyak kali dalam kelas. Kuasa 0 tu tak kira nombor apa, kuasa 0 sebenarnya dah sama dengan 1. 7 darab 1 kita dapat 7. Kalau tak percaya, kamu tekanlah kalkulator. Kalau kamu tak percaya sendirilah, tekan kalkulator. Jangan teka sendiri tau. So, kuasa 0. Nah, nampak? Dapat 7. Okay? So, sekarang kita campur semua supaya dapat jawapan. 7 campur dengan 32, campur dengan 320. Dapatlah jawapan 359. Sebab ini asas 10, kamu tak tulis 10 pun tak apa. Okey, itulah jawapan kita. Sebab dia ada 2 markah, so better kita tunjukkan step macam mana kamu dapat jawapan. Okey, seterusnya kita tengok soalan C pula. Okey, untuk soalan C ini, dia ada 3 markah untuk soalan ni. So macam mana kita nak buat? Okey, so dia nak cari ini di dalam asas 2. So senang saja. Kita kira dulu. Okey, 7 kuasa 3 tolak dengan 18. Kita kira dalam asas 10. Just kira nilai dia. Tekanlah dengan kalkulator. 7 kuasa 3. Okey, tolak dengan 18. So kamu dapat 325. Dan sebenarnya ini adalah dalam asas 10. Nilai ini adalah dalam asas 10. Tapi soalan dia nak tukar jadi asas 2. So senang saja kalau kita nak tukar jadi asas 2, okey. Tekanlah kalkulator. Okey. Set semula, mode 1, mode 2, tekan base 3. So yang asas 10 ini adalah decimal D, okey dah betul. Kita terus key in 325. Dapat jawapan 325 kan? Okey, 325. So lepas tu kita nak tukar jadi asas 2, kita tekan binary. So kita dapat jawapan 10 1000 1001. Okey? So kita dapat jawapan ini. 10130. Lepas tu 101 asas 2. Okey. So, terus dapat jawapan. Okey, kamu boleh buat macam ni. Tapi sebenarnya kita kurang satu step kan? Sebab kamu guna kalkulator. Sebenarnya dalam syllabus kita tak boleh guna kalkulator. Tapi kalau kamu nak dapat jawapan yang betul, okey, boleh checklah jawapan dengan kalkulator. Okey, kalau kamu nak buat secara manually, macam mana kita nak buat? Dari asas 10 nak tukar jadi asas 2. So, 325 ini, okey, kita kena bahagikan dengan 2. Okey, just tekan kalkulator. Okay. 325 kita bahagi dengan 2, kita dapat 162 kan? Okey, 162. So, dia ada baki. So, mesti baki 1. Okey, kamu boleh buat secara manually lah. 325 kita bahagi dengan 2 supaya kamu boleh nampak sikit. 1 bahagi, okey, dapat macam ni. Dapat 6, dapat 12, 5, lepas tu 2. 2, kamu dapat 4. Sebenarnya kita ada baki 1 kan? So kita nak buat macam mana? Jawapan, bila kamu bahagi dengan 2, kamu tulis 162. Lepas tu sebab dia ada baki 1. So bila baki 1, kita tulis di sini 1. Okey? Dan seterusnya kita teruskan. Kita ambil 162, kita bahagi dengan 2. So 8, 16, 2, 1, 2, 2.
So kita dapat 81. Bahagi 2, so kita dapat 81. So 81 ini tak ada baki. So bila tak ada baki, kita tulis di sini kosong lah. Kan? Okey. Seterusnya kita teruskan dengan 81 kamu bahagi dengan 2 lagi. Kita teruskan. Okey, just bahagi 2 macam tu sahaja. So kalau saya bahagi 2 dapat apa? 4 2 8 1 0 2 0. So sini kita dapat baki. Betul? So ada baki 1. So sini adalah 40 dan bakinya adalah 1. Dia ada baki kat sini. Betul tak? Seterusnya kita teruskan. Bahagi 2. So 40 bahagi 2 kita dapat 20. Memang ni senang. Dan dia tak ada baki. Betul tak? Sebab boleh bahagi tepat. So tak ada baki tu kita letak kosong lah. Seterusnya 20 bahagi 2. Oh, kita dapat 10. Tak ada baki juga. So tak ada baki, kita tulis kosong. Okey? Dan seterusnya kita bahagi dengan 2. Okey, bahagi dengan 2. Kita dapat 5, betul tak? Dan sebab boleh bahagi tepat, kosong. Dan seterusnya 5 ini kita bahagi dengan 2. Okey. 2 kita dapat 4, kita ada baki 1 kat sini. So bahagi 2, sini dapat 2 dan jawapan kita ada baki 1. Okey, kita teruskan. Bahagi lagi 2, kita dapat 1 dan dia boleh dibahagi dengan tepat. So tak ada baki, kosong lah. Okey, so seterusnya kita bahagi lagi dengan 2. Make sure dia terus dapat jawapan dia sampai kosong. So kamu tengok, 1 kalau kamu bahagi 2, 0 2 0. So kita bahagi, kita baki 1. So di sini dia jadi kosong dan kita ada baki 1. So nampak tak jawapan kita dah keluar dah. Kita macam mana nak tengok jawapan dia? Baca dari bawah ke sebelah atas. Cek semula jawapan. 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1. Okey, sama. Ingat kena baca dari bawah ke atas. So sebenarnya kalau cara yang betul kita sepatutnya kena buat cara macam ni. Okey, kalau kamu rasa susah, at least kamu tekan kalkulator dapat jawapan dulu. At least 3 markah tu, at least kamu mungkin boleh dapat 1 ke 2 markah. Okey? So ingat itu cara, teknik macam mana kamu nak dapat markah. Boleh score. Okey, seterusnya kita teruskan dengan soalan ketiga. Okey, yang ini adalah soalan set. Gambar Raja Van berikut menunjukkan hubungan antara set semester dengan set J dan K. So sekarang soalan dia nak senaraikan subset bagi set K. So K ada di sini, subset dia. Okey, so apa maksud subset? Masih ingat tak? So kalau subset tu untuk K, senaraikan subset bagi K kan? So kita ada apa? Dalam K ni, set K ni, dalam dia adalah ada unsur 4. So sepatutnya kita ada 4. Ini merupakan subset bagi K. Dan ada lagi satu jawapan. Ada 2 jawapan. Siapa masih ingat? Okey, subset dia. Okey, kalau bulatan dia wujud di sini, kita tahulah. Okey, kalaulah saya cakap ini adalah subset bagi K. Dan macam mana pula kalau bulatan itu tak merangkumi 4 ni? So ini sebenarnya adalah set apa? Kita tahu sebenarnya jawapan set kosong. Ada 2 jawapan sebenarnya. Set kosong, okey, atau kamu boleh guna simbol macam ni. Okey, atau tata tanda set dalam tu tak ada elemen, tak ada unsur. So ini juga merupakan subset bagi K. Okey subset bagi K. So kita ada 2 jawapan kat sini sebab dia nak senaraikan subset kan. Dan seterusnya, senaraikan semua unsur bagi ada koma pelengkap K. So kena berhati-hati. Okey, saya tunjuk di sini lebih jelas. Okey. So dia nak senaraikan semua unsur bagi pelengkap K. So kalau K di sini, pelengkap K itu maksud apa? Selain daripada K. Okey, lain kata kita boleh cakap selain daripada K. So selain daripada K itu ada di mana? Kalau saya berlorek tu macam ni lah kan. Okey. So kita ada dia nak kamu senaraikan unsur bagi K, pelengkap K kan. Okey, mesti ingat jawapan kita kena tulis dalam tata tanda set. So jawapan kita ada apa? Ada 2, 5, 7, 8 dengan 10. So tulis saja 2, 5, 7, 8 dengan 10. Okey. Dan akhirnya hitungkan bilangan subset bagi set J. Okey. Subset bagi set J. So kita tengok untuk set J tu ada berapa subset dia. Okey. So kat sini okay, kita tengok untuk set J tu
ada berapa unsur. Kita just senang saja kan. Sebab set J ini kita ada cara kan. Kalau kamu nak kira. Okey, saya padamkan semua ni. Okey, set J di mana? J ada di sini. So di dalamnya ada unsur berapa? Ada berapa unsur? Ada 1 unsur, 2 unsur, 3, 4. Sebenarnya kita ada 4 unsur, betul tak? Dan bila dia nak kamu kira bilangan subset, semua masih ingat tak formula 2 kuasa N itu? Okey? Kalau N itu bermaksud bilangan unsur. So di dalam J itu ada 4 unsur. So kalau saya nak kira, just letak 2 kuasa 4 sahaja. Okey? So kamu tekan kalkulator 2 kuasa 4 adalah 16. Dan kalau kamu tak percaya bilangan subset dia, kamu boleh list down. Memang kamu akan dapat jawapan 16. Macam mana? Okey, kita ada 2 adalah satu subset lah. 4 satu subset, 5 satu subset, 7 satu subset. Lepas tu 2 combine dengan 4, 2 combine dengan 5, 2 combine dengan 7 juga boleh dijadikan subset. Lepas tu 4 combine dengan 5 dan 7 boleh jadi satu subset. Kamu boleh list down lah. So all together sebab dia ada 4 unsur, semua kita akan dapat 16. So bila dia tanya bilangan, kamu tak list down tak apa. Kecuali soalan tu nak kamu senaraikan semua. Kalau tak, dia hanya tanya bilangan subset saja. Kita guna formula 2 kuasa N ini. Okey? Seterusnya, dia nak cari bilangan unsur bagi J, pelengkap J. Okey, pelengkap J pula. Kita tengok. J ada di sini. Pelengkap J itu maksudnya di luar. Di luar J, selain daripada J itu ada 8 dengan 10. So, kita ada 2 unsur. So, jawapan dia senang saja kan? So, bilangan unsur bagi pelengkap J adalah 2. Just tulis macam tu. Okey, lepas tu J, okey, dia nak kamu cari. Cari apa? J bersilang dengan K. So J kat mana? Kita tengok. J bersilang dengan K. Tempat bersilangan tu adalah di sini. So jawapan kita dapat apa? Unsur kita hanya 4 saja. Tempat yang bersilang J dengan K itu hanya di dalam. Okey? So kita dapat macam inilah. J and K untuk set ini bersilang dengan K ini. Jawapan kita adalah, ingatlah kita kena tulis dalam tata tanda set sebab ini mewakili bilang unsur yang terdapat di dalam set ini adalah 4. Okey, di rantau. Kalau saya nak berorek, rantau tu adalah di dalam sahaja. Okey, J adalah di luar, K adalah di dalam. So tempat yang bersilang tu adalah terdapat di dalam sahaja. Okey, so senang. Macam tu kita dapat 6 markah lagi. Okey, seterusnya kita tengok soalan keempat. Okey, soalan keempat ini adalah soalan set juga. Okey, diberi set semester, nilai X kita adalah dari 1 hingga 20. Lepas tu L ada nombor mengandungi digit 2. Okey, dia ada digit 2. So apakah dia nak kamu senaraikan set L kan? Soalan ni kamu kena jawab lah. L tu adalah apa? Okey, kita kena senaraikan. Dalam nombor 1 hingga dalam integer 1 hingga 20, nombor apa yang ada digit 2? Okey, of course 2 ada digit 2. Lepas tu kita ada apa? Kita ada 12, betul tak? 12 ada digit 2 dan 20 ada digit 2. Betul? Sebab mengapa? Asalkan dia ada 2 sahaja, itu digit lah. Dalam nombor 20 ni ada digit 2. Okey? Dan yang lain tu macam 13, 14 tak ada digit 2 dah. Tak ada. Okey? So seterusnya kita tengok M pula. Dia nak apa? Gandaan 3. So gandaan 3 seperti apa yang saya cakap, gandaan tu adalah macam sifil 3 lah. Kamu hafal saja dari 1 hingga 20 tu ada sifil 3 tu ada nombor apa? 1, 3, 3, 2, 3, 6, 3, 3, 9, 4, 3, 12. Hafal macam tu. Atau kamu tambah-tambah. Dapat 15, okey, dapat 18. Lepas 21. 21 tak termasuk sebab set semester kita hanya sampai 20 sahaja. Seterusnya kita tengok yang N pula. Okey, N. Nombor 2 digit dengan hasil tambah digit-digitnya ialah nombor genap. Yang ini. Apa maksud dia? Dia nak kamu nak tambahkan 2 digit tu. Okey, mesti ada 2 digit lah. Okey. Dalam kumpulan itu mesti ada 2 digit. Okey, N ini mesti ada 2 digit. Dan kedua-dua digit bila kita tambahkan dia, hasil tambah dia, mesti ada nombor genap. Maksudnya, 2 digit itu mesti terdiri daripada nombor ganja. Contohnya, okey, kalau saya bagi 1 digit, saya tak boleh sebab nombor N ini dia mesti nombor 2 digit. Okey, so contohnya 1 tambah 10, ada 2 digit kan?
Untuk ini hasil tambah untuk digit-digitnya. 10 ini sebenarnya 1 tambah 0. Kamu akan dapat 1. So 1 ini adalah nombor ganjil, bukan nombor genap. So 10 ni bukan jawapan kita lah. Tapi kalau 11. 11 tu digit pertama adalah 1 tambah dengan 1, kamu dapat 2. 2 itu adalah nombor genap. So maksudnya 11 itu adalah nilai atau unsur bagi n. Okey, sama juga kalau 12. 12 tu kamu akan dapat 3, betul tak? Okey, akan dapat 3. 3 tu nombor ganjil, tak boleh. So kalau kamu nampak trend dia kan, 13 tu kamu akan dapat 4. So 13 tu adalah jawapan. Okey, sebab 1 digit yang pertama tambah dengan 3 ni digit kedua, kamu dapat 4. 4 adalah nombor genap. So kamu tahulah, okey, kalau dia nak nombor genap, kita hanya nak ambil apa? Nombor ganjil sahaja. Betul tak? 13 terusnya mesti adalah 15, 17, 19 dan tak ada dah. Itulah cara kita buat macam mana. So kena faham untuk n dia nak nombor tu ada 2 digit dan hasil tambah untuk digit-digitnya mesti adalah nombor genap. Okey? 1 tambah 3 adalah 4. Nah, contoh kita cek. 1 tambah 5, 6 nombor genap. 1 tambah 7 kita dapat 8. 8 tu nombor genap. 1 tambah 9 kita dapat 10. 10 tu nombor genap. Semua tu menepati syarat yang ditetapkan. Okey? Seterusnya kita tengok soalan B, 4B. Tentukan M bersilang. Ini adalah bersilang. Bersilang tu maksud apa? Contohnya kalau saya lukis dalam gambar Raja Van, ini adalah M, ini adalah N. Tempat persilangan dia adalah di sini, di rantau ini. Okey? Kalau di sini maksudnya unsur itu mesti wujud di M dan sama juga dia wujud di N. So kalau kita nak senaraikan M bersilang dengan N ini, okey, untuk set ini, apakah jawapan kita? So kamu boleh lihat dari atas lah. Kita just fokus sahaja. Okay, saya padam dulu untuk yang tadi highlight tu kan. Okay, so kalau kita lihat untuk yang ini kan, M union N. So kita hanya tengok M dengan N. Nombor apa yang dia wujud di M dan sama juga wujud di N? Okay, ada tak? 15. Tak ada kan? So jawapan ini ada satu saja, iaitu 15. Satu unsur saja. Sebab hanya 15 yang wujud di M dan wujud di N. Dia ada di rantau sini. Okey, ini adalah persilangan. Okey, seterusnya kita tengok yang satu lagi. C ni, tentukan L union M bersilang dengan, yang ni kena berhati-hati, ini ada pelengkap pelengkap bagi N. Okey, so first kita tengok dulu yang depan. Walaupun nampak banyak, tapi jangan risau. Kita tengok one by one. Contohnya kita tengok yang ini dulu. Okey, kita cari dulu. L union M. L union M. So untuk yang ini, apakah unsur yang terdapat di union ni? Okey, so masih ingat saya cakap apa? Union tu maksud kesatuan. Okey, bila kita cakap kesatuan, kita nak satukan dia. Walaupun sini ada set pertama, ada 2 set kan? Tapi bila kita nak cari kesatuan, maksudnya kita kena satukan dia. So apa yang wujud di L dan wujud di M, semua tu termasuk di dalam unsur yang set yang baru ni. So kita ada 2. Okey, ada 2, ada 3. Lepas tu kita ada 6, 9, kita ada 12, 15, 18 dan 20. Nampak tak? Apa yang wujud 3, okey, 2, 3, 6, 9, 12, atas bawah ada 15, 18, lepas tu 20. Semua yang wujud di L dan M, okey, adalah kesatuan. Ini adalah makna kesatuan. So lepas tu kamu kena cari lagi, okey, pelengkap bagi N pula. Okey, so tadi ada N tak? Tadi ada N kan? Tadi N kita 11, 13 macam tu. So kita tahu set semester ada dari 1 hingga 20. So pelengkap tu maksud yang tak termasuk di dalam, okey, N ini, selain daripada N ini, semua nilai tu adalah pelengkap bagi N lah. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu 11 di N dah ada. So kita skip, kita masuk 12, 13 dah ada, kita skip, kita masuk 14, 15 dah ada, kita masuk 16, kita masuk skip 17, kita dapat 18, skip 19, kita dapat 20. Okey. Itulah apa yang kita dapat. Nah, nampak tak? Yang ini L union M dan ini adalah
pelengkap bagi N. So kedua-dua benda kita dah ada. So kita hanya nak tahu yang benda yang set yang di depan ini dia bersilang. Okey, nampak tak yang apa? Simbol ini. Ini bermaksud persilangan. Dia bersilang. Jadi kamu dah cari dah L union M dapat unsur ini. Pelengkap N dah dapat. So sekarang apa yang kita nak tu? Kita nak ambil set yang atas bersilang dengan set yang bawah. So macam mana pula kita nak dapatkan jawapan? Okey, so kita tulis dulu soalan dia. L union dengan M bersilang dengan N pelengkap. Okey, so sekarang kalau saya nak dapat jawapan, bersilang tu maksud apa? Bersilang tu maksud apa yang wujud di kedua-dua set itu. So contohnya 2 merupakan jawapan kita sebab dia wujud di kedua-dua tempat. 3 juga wujud di kedua-dua tempat. 6 juga wujud di kedua-dua tempat. 9 ada juga wujud di kedua-dua tempat. Ya, sorry. So seterusnya ada lagi tak? Okey, 9. Lepas tu 12 ada lagi. 12. 15. 15 sini dah tak ada. So kita skip sebab dia tak wujud di pelengkap N. So lepas tu 18 ada. So kita letak 18. 20 ada. So itulah jawapan kita. 20. Okey. So inilah jawapan kita. Senang kan? Okey, tak susah. Dengan cara ini kita dapat lagi 6 markah. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang 5. Okey, soalan last sekali untuk bahagian B dah. Okey, ini adalah soalan kebarangkalian. Raja menunjukkan beberapa nombor di dalam 2 buah kotak. So kita ada kotak P, okey, ada kotak Q. 2 kepingkat dipilih secara rawak masing-masing satu dari kotak P dan diikuti kotak Q. Senaraikan ruang sampel. Kamu nak senaraikan ruang sampel lah. So untuk soalan ni senang saja kan? Sebenarnya kamu boleh lukis apa? Lukis gambar raja pokok. Okey? Atau tak, kita boleh buat dengan cepat. Masih ingat tak? Ruang sampel tu maksudnya jawapan yang kita outcomes atau kesudahan. Semua kesudahan yang kita dapat lah. Okey, so pasangan macam mana? Okey, kita kena pilih kotak P dulu baru kotak diikuti dengan kotak Q kan? So kalau first saya dapat 3, okey? So pasangan dia mungkin akan dapat apa? 3 mungkin dia boleh pair dengan 1, betul tak? Nah, kita tengok macam ni lah. 3 dengan 1, 3 dengan 2, 3 dengan 7, 3 dengan 8. So kita ada 4 kesudahan atau kita ada 4 pasangan yang mungkin akan berlaku. Okey, bila kamu pilih secara rawak. So 3 bersama dengan 2, 1 pair. 3 bersama dengan 7, 1 pair. Dan 3 bersama dengan 8. Kita buat macam tu. Senang kan? Seterusnya, kalau di kotak P, kamu dapat tu 5. So, kita start dengan 5. Diikuti dengan mungkin kamu dapat 1, 5, 2. Okey. Result dia yang akan dapat kan 5, 7 atau 5, 8. Okey. Dan seterusnya, kalau macam mana pula di kotak P, kamu dapat tu 9 di depan. So, mungkin di belakang saya dapat 1, 9, 2 atau 9, 7, 9, 8. Dan akhirnya, kalau saya dapat 4 di depan di kotak P, so mungkin saya akan dapat 1 di kotak Q, 4 dengan 2, satu pasangan, 4 dengan 7, satu pasangan, 4 dengan 8, satu pasangan. So all together, banyaknya kan? Itu adalah ruang sampel. Okay, outcomes, kesudahan yang kamu akan dapat. So di sini ada berapa? Kamu lepas kamu list down, senaraikan, kamu boleh kira lah. Tapi untuk pelajar yang pandai, dia dah tahu. Oh, sebab sini ada 4 kad. Sini ada 4. So 4 darab 4, of course, jawapan kita mesti akan dapat 16 kesudahan. Okay? So sekarang kita tengok untuk B pula. Dengan menyenaraikan semua kesudahan, kamu senaraikan semua kesudahan, hitung kebarangkalian. Ini kehendak soalan kita. Okay? Kebarangkalian untuk apa? Kad pertama berlabel nombor 4. Dan kad kedua berlabel nombor ganja. Okey, so sekarang kita nak cari kebarangkalian, probability untuk perkara ini mungkin kita boleh peristiwa ini, kita letak peristiwa A lah. So kita boleh tulis di tepi sini supaya kita jelas. Okey, so ini kita anggaplah peristiwa ini ada peristiwa A. So kita nak cari kebarangkalian untuk peristiwa A ini ada sama dengan apa? So dia mesti menepati kehendak soalan. Okey, so kamu tengok dari ruang sampel kita tu,
Di depan mesti adalah 4. Okey, mana? Depan tu mesti adalah 4. So, hanya ada 4 kemungkinan sahaja kan? Tapi syarat kedua tu dia nak apa? Belakang tu adalah nombor ganja. Ganja tu adalah 1, 7. 2 dan 8 tu genap. So, kita hanya ada 2 jawapan sahaja. Okey? Bukan 2 jawapan, 2 kesudahan sahaja. So, of course, kalau nak menepati kehendak soalan tu, okey? Depan tu nombor 4, belakang tu nombor ganja, hanya 41 dan 47 sahaja yang menepati syarat. So di sebelah atas kita letak, of course kita letak 2. Okey, sebab kita ada 2 kesudahan. Dan sebelah bawah masih ingat tak? Ini adalah secara keseluruhan. Ada berapa kesudahan? Tadi kita dah kira dah kan? Ada 16. So kalau kamu dapat jawapan ini, dah dapat 1 markah dah tahu. Belum habis lagi 2 markah. Sebab mengapa? Kita kena ringkaskan. Okey, kena ringkaskan. 2/16 tekan kalkulator, kedua-dua atas dan bawah tu boleh bagi dengan 2. So kita dapat 1/8. Cara ini kita dapat markah kedua. Okey, last sekali. Kita nak cari kebarangkalian. Okey, let's say perkara yang atau peristiwa yang sini dia nak tu kita labelkan dengan peristiwa B pula. Tadi peristiwa A, sekarang peristiwa B. So kita nak cari kebarangkalian bagi peristiwa kebarangkalian tu probability. Okey, cara kita tulis tu probability P. Okey, untuk peristiwa B. Okey, so sebelah atas mesti menepati soalan. So kalau menepati soalan, kita tengok kad pertama berlabel nombor lebih besar daripada 5. Nilai 5. Okey, kamu tengok balik. Okey, apa yang tadi kita dapat tu kita padam dulu. Okey, supaya boleh nampak lebih jelas. Okey, dia nak yang sebelah atas tu, sebelah depan tu, dia mesti lebih besar daripada. Kalau lebih besar tu, 5 tu tak termasuk dah. Betul tak? Sebenarnya kamu boleh lihat di sini juga. Kamu boleh terus lihat di depan. Dia nak lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar dari 5, kita hanya ada 9. Nombor 9 ini hanya ini lebih besar daripada 5 saja. Kalau 5 tu tak lebih besar, dia hanya sama dengan. Okay? So di depan kotak P tu kemungkinan ada 1 sahaja. So yang syarat yang kedua, kad kedua mesti berlabel 2. Mesti berlabel 2. So maksudnya di sini, okey, kita ada apa? Kita ada 1 pasangan sahaja, betul tak? Pasangan yang kita dapat tu hanya 1 sahaja. Okey. So di sini kita dapat 1 lah kan? Lepas tu bawah 16. Okey. So kita check semula, tengok baik-baik sebab yang soalan ni 2 markah. So kamu tengok kad pertama berlabel nombor yang lebih besar daripada 5. Okey. Oh, ini kena berhati-hati. Nampak tak? Nah, inilah. Perkataan tu ada perkataan apa? Atau. Di sini. So kalau kita tak nampak, kita just anggap dia macam dan atau kita anggap kad kedua tu adalah berlabel 2. Kalau kamu tengok terus macam ni, dah salah dah. Okey, kamu ingat 1 pasangan saja. Sebenarnya bukan. Bila dia cakap atau, maksudnya sama ada nilai di depan tu lebih besar daripada 5 atau belakang tu mesti adalah 2. So kalau kamu list down, salah satu syarat tu menepati bila dia guna atau, salah satu syarat dia menepati, dia dah boleh dijadikan sebagai kehendak soalan yang dia nak dah. Okey, so kad pertama tu berlabel lebih besar daripada 5. Okey, so kita just pilih lah yang lebih besar daripada 5 tu ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 cara. Okey, atau kad yang kedua tu adalah 2. So kad yang kedua adalah 2. Kita ada 1, nampak tak? Kad kedua adalah 2. Kad kedua adalah 2. Kad kedua adalah 2. So sebenarnya kita ada berapa? Kita ada 1. Kita ada 1. Kita ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sebenarnya kita ada 7 cara. Okey, kita ada 7 cara. Dan sebelah bawah, memang kita tahu secara keseluruhan kita ada 16. Nah, nampak tak? Kalau soalan dia, macam tadi kan, kalau kita tak berhati-hati dengan perkataan atau ini, kamu terus buat, hanya dapat 1 pasangan sahaja, memang salah dah. So macam tadi, bila kita buat macam ni, bila kamu dapat jawapan, kamu observe tengok, markah ni mengapa 2 markah? Kalau 2 markah tu maksud mesti ada sesuatu yang tak betul lah, tak mungkin sangat terus terang macam ni kamu dah boleh dapat 2 markah. So kamu kena check balik soalan macam tadi saya baca-baca nampak atau perkataan atau ni kan.
Bila ada perkataan atau, maksudnya kita hanya perlu memenuhi salah satu syarat sahaja dah boleh dikira sebagai menepati syarat peristiwa tersebut, peristiwa B itu. Sama ada kad pertama ada lebih besar daripada 5 atau kad kedua berlabel 2. So, dari sini kita dapat ada 7 kesudahan. So, sebelah atas kita letak 7, sebelah bawah kita letak 16. Dengan cara ini, kita dah boleh dapat jawapan. Okey, itu saja untuk bahagian B. Semoga semua akan belajar sesuatu. Thank you.